Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Selamat pagi. Salam Ramadan al-Mubarak kepada semua. Okay, hari ini dah masuk hari yang ke-20 kita berpuasa. 20 kalau tak silap saya kan. Kita dah pun melangkah ke 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Pada tahun ini. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Bersama saya Aizat Ismail, Peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Dan pagi ini sebenarnya kita berasa bertuah kerana dapat bersama-sama dengan anda semua dan secara live dalam rancangan segmen Hartanah bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Johor Land Berhad dan juga Hartanah dan Anda. So untuk pagi ini sebenarnya ada topik yang menarik yang akan saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan puan semua, dan saya sebenarnya tak berkesorangan. Saya ada rakan saya, kejap lagi saya akan panggil dia untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang berada di Johor, saya percaya sekarang ni mungkin tengah bekerja sebab Johor hari ni hari kerja kan. So mungkin yang berada di tempat-tempat lain macam di Kuala Lumpur, di Selangor, hari ni merupakan hari cuti Ahad kan. Jadi selamat bekerja kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berada di Johor. Dan selamat berehat, beristirahat di rumah bagi rakan-rakan yang berada di luar di negeri-negeri lain lah yang tak bekerja pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya nampak nama Azni Yusof. Waalaikumsalam. Ya, tengah kerja ni. Mr. Sikir tengah kerja. Selamat bekerja Mr. Sikir. So siapa-siapa yang tengah bekerja tu teruskan bekerja. Sambil-sambil bekerja tu bolehlah tengok kita bersiaran secara live. So kalau misal kata ada soalan-soalan yang ingin tuan-tuan perempuan ajukan, saya akan buka sesi untuk soal jawab tu di hujung rancangan live ni insyaAllah. Dan boleh simpan dulu soalan tu ataupun nak highlightkan, masukkan terus dalam ruangan komen pun boleh, tapi bukan sekarang. Tunggu sekejap lagi, bila saya buka sesi untuk Q&A, sesi untuk soal jawab tu, barulah tuan-tuan perempuan masukkan soalan-soalan tu di dalam ruangan komen. So for the time being ni, kita dengar dulu perkongsian daripada saya dan juga perkongsian daripada sahabat saya, Encik Wira, yang akan bersama-sama kita sebentar saja lagi. So pagi ni macam yang kita dah war-warkan beberapa hari yang lepas tentang topik yang kita ingin bincangkan, nak deko, nak reno, apa yang kita perlu tahu. Saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan perempuan yang berada di luar sana sedang berkira-kira untuk melakukan dekorasi ataupun renovasi rumah yang tuan-tuan perempuan ada sekarang ni. Sama ada rumah tu dah lama beli ke ataupun mungkin rumah tu baru saja dibeli. Beli dengan siapa? Terutamanya dengan Johor Land Berhad lah kan, kita punya penaja pada pagi ni kan. So bila beli rumah baru, biasanya kita ni dah teruja untuk melakukan renovasi, dah teruja untuk melakukan dekorasi, interior design orang putih katalah kan, nak buat living hall macam mana, nak buat dining hall macam mana, nak buat kitchen kita macam mana, nak buat bilik tidur kita macam mana. Jadi masing-masing dah nampak dah peluang untuk mengadakan renovasi dan juga interior design untuk rumah kita tu. Tapi sebelum tuan-tuan perempuan memulakan langkah untuk memulakan renovasi ataupun dekorasi tersebut, apa kata kalau kita dengar daripada pakar, saya bawa sahabat saya ni daripada jauh, daripada Gombak tuan-tuan perempuan, daripada Gombak untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Sahabat ni saya kenal dah lama dah tuan-tuan perempuan, sejak saya daripada dalam perut lagi. Sejak saya kecil lagi, betul daripada dalam perut, bukan saya tipu. Sebab apa? Arwah mak saya dengan mak dia ni merupakan sahabat baik, dan ayah dia dan juga ayah saya pun merupakan sahabat baik. Kami pernah tinggal dalam taman perumahan yang sama. Kalau tuan-tuan perempuan berada di Johor Bahru tu, mungkin tuan-tuan perempuan pernah nampak ataupun pernah lalu kawasan ni, nama dia Taman Immigration di Jalan Tasik Utara. Di situlah kami dibesarkan daripada tahun 70-an. Saya lahir pada tahun 77, sahabat saya ni lahir pada tahun 76. So kami dibesarkan di Taman Immigration sejak tahun 70-an lagi, dan ketika tu kedua-dua ayah kami bertugas sebagai seorang pegawai immigration. Itu sejarah lama lah. So memang dah lama sangat saya bersahabat dengan dia, dan alhamdulillah setelah kami menamatkan pengajian, dia memilih bidang architecture dan saya memilih bidang guaman. Saya melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang nak menjadi seorang peguam, dan beliau meminati bidang architecture, jadi dia pun join lah bidang architecture tu. Dan alhamdulillah kami dipertemukan sekali lagi beberapa tahun yang lepas. Ini setelah saya ingat berpuluh-puluh tahun jugalah tak jumpa dia, kami dipertemukan sekali lagi, barulah saya tahu bahawa saudara Wira Fashni, sahabat saya ni,
merupakan seorang interior designer. So dia memang pakar dalam selok-belok nak buat interior design dan sebagainya. Jadi saya terpanggil untuk memanggil beliau untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni untuk membincangkan topik nak deko, nak reno, apa yang perlu kita tahu. Okey. Jadi untuk tidak membuangkan masa, saya nak menjemputlah sahabat saya, saudara Wira Fashni untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Okey, itu dia. Pakai baju pink lagi pagi ni Okey. Assalamualaikum Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya. Khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat? Okey, alhamdulillah sihat Ya. Ada kat mana ni? Kat rumah ke? Di rumah. Oh, alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian untuk bersama-sama dengan Johor Land Berhad lah untuk kita punya segmen Hartanah pada pagi ni. Jadi untuk pagi ni sebenarnya kita nak sembang-sembang sembang-sembang santai je sebenarnya hari Ahad macam ni kita tak payahlah nak pecah-pecah kepala nak bincangkan topik yang berat-berat kita sembang-sembang santai je sebenarnya kan So saya percaya ramai di kalangan penonton-penonton yang tengah menonton rancangan live kita pada pagi ni ingin berkenal-kenalan dulu. Itu yang paling mustahak tu ni yang nak berkenalan dulu dengan siapa nama Cik Wira Fashni ni. Jadi saya jemput Cik Wira untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada viewers kepada Coach Isaac dan terima kasih juga pada Johor Land untuk sudi berjemput saya untuk kita berkongsi sedikit tentang ilmu-ilmu tentang dekorasi dan renovasi. Okey, basically saya graduate sebenarnya asalnya graduate as a landscape architecture. Okay, landscape architecture on the masa tu tahun 1995. And then bekerja as a landscape architect lebih kurang 2 tahun. And then masuk join satu company architecture, Proding Alam Bina, which is yang masa tu landscape is one of the in-house punya department lah. Dan dia punya major disiplin ke dalam tu adalah is architecture. So daripada situ saya berminat untuk mendekati tentang architecture punya kerja-kerja architecture lah. So from there saya move on untuk to be ID, berminat tentang ID. Dan daripada situlah daripada tahun 2000 saya bermula dengan architecture dan interior. And then daripada tahun 2000 lah basically saya dah start membuat kerja-kerja renovasi, kerja-kerja interior, architectural parts, submission and everything lah daripada tahun 2000 sehinggalah sekarang. And then so insyaAllah kalau sekiranya ada kemusykilan tentang interior, tentang architectural ataupun tentang apa-apa juga yang tentang submission boleh bertanya kemudian nanti, dan saya seboleh-boleh saya akan cuba menjawab sebaik yang mungkin. Okey, dan tentang dekorasi untuk dekat Aidilfitri ni kan, dan masing-masing pun tak boleh nak balik kampung beraya, kita berayalah dengan rumah kita yang sebaik yang mungkin. Kita boleh beli dekat mana-mana yang deko shop yang ada di tempat-tempat kita. InsyaAllah saya akan cuba explain dengan terbaik lah. Ya Zak. Okey, terima kasih banyak-banyak atas mukadimah daripada saudara Wira kita. Dan seperti mana yang tuan-tuan perempuan dah dengar tadi, dah berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Tahun ni 2021 dia mula start jadi interior designer ni tahun 2000 kan. So lebih kurang 21 tahun dah berpengalaman. Dan saya percaya apa yang ingin dikongsikan oleh saudara Wira pada pagi ini memang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, terutamanya bagi mereka yang tak pasti lagi. Kadang-kadang bila kita nak buat renovasi ni kita tak tahu hujung pangkal nak mula kat mana dulu kan. Jadi untuk memberi highlight ataupun nak mengingatkanlah kepada tuan-tuan perempuan semua. Jadi mungkin Cik Wira boleh kongsikan kepada kita macam mana caranya untuk kita start. Bila kita terdetik hati nak buat renovation, katalah rumah tu kita baru beli kan, kita baru je dapat vacant possession, baru dapat kunci daripada pemaju katakan. So kita nak mulakan renovation dan juga mulakan decoration untuk rumah kita.
Okay, so kat mana sebenarnya yang kita perlu look into, nak tengok apa dulu? So silakan Cik Fira. Okay, first kali bila kita dah VP and then kita dah start dapat kunci dah apa semua, first of all memanglah saya ni bila dah jumpa beramai-ramai owner-owner rumah, dia orang memang teruja lah pasal teruja dengan rumah baru, teruja nak renovate, teruja nak masukkan perabot-perabot baru. Okay, yang tu kita cukup understand. And then but then untuk benda yang first kali yang kita nak kena tahu adalah tentang ruang kita sendiri dulu. Dan yang paling penting sekali adalah title rumah kita, ada strata ataupun tidak strata. Okay, and then satu lagi adalah tentang dengan PBT masing-masing lah. Maknanya adakah benda yang kita nak buat tu harus mendapatkan kerusakan daripada PBT ataupun tidak. Okay, ada yang saya biasa alami, yang banyak saya dengar daripada previous yang owner yang sebelum tu ada panggil kontraktor datang untuk buat apa semua tanpa di-explainkan yang rumah dia perlu disubmit kepada PBT. Okey, benda yang pertama sekali yang paling penting adalah submission kepada majlis lah. Untuk dapat kelulusan tu lah kan Ya, betul. Pasal apa benda ni akan ada efek di kemudian hari kalau sekiranya benda ni masa kita tengah buat construction, tengah buat renovation, PBT datang dan tanyakan approval dan kita tak dapat tunjukkan approval tu kepada penguasa dan masalah masa tu akan timbul lah. Immediate akan stop the work masa tu dan dia akan tengok balik dan akan buat saman iaitu lebih kurang 10 kali saman daripada fee yang sepatutnya dibayar lah. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Okay, so sebenarnya benda ni betul dah kena saman dia viralkan pula, kata apalah PBT tak berhati perut lah apalah, padahal salah dia kan. Ya, betul. So benda-benda macam tu lah. Sekarang kadang-kadang benda ni kalau kita panggil dekat kontraktor saja yang datang untuk buat renovasi rumah kita, benda-benda macam ni kita harus tahu. Land owner ataupun house owner kena tahu yang sebenarnya benda ni adalah penting. Kerana kontraktor dia tak akan bercerita tentang pasal submission apa semua. Dia orang nak tahu nak buat renovate rumah kita je. Dan dia akan skip that part which is yang mana benda tu akan ada efek pada kita di kemudian hari, even pada masa awalan ni dengan PBT dan masa besok akhiran masa kita nak jual rumah ke apa semua ada masalah. Mungkin Cik Isaac pun faham tentang kalau buat rumah yang tak ada approval apa semua nak jual, mungkin ada masalah di situ lah. Betul, betul. So maknanya benda tu is the first part yang mana perlu kena ambil tahu, which is yang mana kalau sekiranya benda tu kita ada buat is a major punya renovation, cuba bertanya kalau kita tidak ada hire siapa-siapa arkitek ataupun mana-mana, which is yang mana ada setengah-setengah PBT, house owner boleh berurusan terus dengan diorang, cuba bertanya dulu dengan PBT kawasan yang rumah yang dibeli itulah. Okay, maknanya apa yang harus dibuat, apa requirement yang perlu ada. Okay, so lepas dah tahu semua benda tu, dah comply everything from the PBT punya tu, barulah kita go for the next phase is the berurusan dengan interior designer ataupun siapa-siapa juga yang berurusan untuk rumah tu lah. Okay, the contractor itself ke macam mana. Okay, untuk part design, bila kita dah tahu semua benda, apa yang kita nak buat untuk kalau kita ada renovate rumah tu, tarik belakang ke tarik depan ke tambah tingkat ke apa semua benda yang boleh dibuat tu follow the requirement from the PBT. So masa tu kita perlukan hikmat sekiranya untuk membuatkan space yang kita ada di rumah tu semakin luas. Maknanya useful untuk kita bila renovate, kita dah spend a lot of money, nak make sure the space tu is very useful lah. Jangan bila kita buat renovation, rumah kita tak menjadi seperti mana yang kita nak. Okay, jadi maknanya itu yang masa itulah sebenarnya consultant interior ataupun designer interior akan masuk untuk memberikan khidmat mereka untuk membuatkan rumah itu lebih selesa, lebih luas dan lebih praktikal. Okay, ya, kita faham sekarang ni memang ada rumah-rumah yang dijual, ada yang besar, ada yang kecil, tapi tak semestinya rumah yang kecil tak boleh menjadikan rumah tu selesa. Okay, dengan susun atur yang
furniture yang betul, dengan pemilihan furniture yang betul, dengan color yang betul, insyaAllah rumah tu akan menjadi lebih selesa dan lebih praktikal untuk diduduki. Lebih kurang macam itulah. Maknanya, so basically macam Cik Aizat saya tadi, apa benda yang penting untuk malas kita dapat VP itu, yang paling penting sekali adalah check dengan PBT, apa yang harus kita buat kalau sekiranya kita nak buat renovasi rumah. Dan selepas kita dah dapat semua clear dah mind kita apa benda yang kita nak buat, kita dah tahu dah apa sebenarnya kita nak buat dengan PBT, dengan submission, dan kita move to the next phase is dengan designer, ID, architect, ID designer ataupun ID dekorasi. Itu the dua benda yang paling penting lah bagi saya. Yes. Okay. So terima kasih atas kupasan tu. Jadi itulah macam even saya sendirilah sebagai seorang peguam banyak di kalangan ini saya nak cerita kes-kes yang melibatkan subsale subsale di kalangan penjual dan juga pembeli rumah. Okay. Kes subsale ni maknanya kes rumah second hand penjual yang dah duduk rumah tu mungkin dah beberapa tahun duduk rumah yang dia nak jualkan tersebut, dia dah buat renovasi dia dah extend depan, extend belakang, tarik dapur lah, macam-macam yang dia buat. Tapi bila mana dia nak jual rumah tersebut, rupa-rupanya extension ataupun renovation yang dia dah buat tu tidak mendapat kelulusan daripada majlis. So bila tak dapat kelulusan daripada majlis, masalahnya bila pembeli yang nak beli rumah dia tu, masa yang saya nak prepare SNP tu untuk jual subsale tu lah, pembeli tu nak beli rumah dia tu, pembeli tu tanya berkenaan dengan kelulusan daripada majlis, penjual ni kata saya tak pernah apply. Saya tak pernah apply kelulusan daripada majlis pun, dan sampai sekarang ni pun saya buat tak tahu je. Okay, isunya nanti adalah ada dua isu utama tuan-tuan puan perlu faham. Yang pertama sekali, bila kita nak jual rumah subsale ni sebenarnya, kita perlu dapatkan penilaian ataupun valuation report daripada valuer. Okay, so saya dah check dengan valuer. Kebanyakan valuer, terutamanya bila kita nak buat pinjaman dengan bank, kita kena buat valuation daripada valuer. Okay, kebanyakan valuer dia akan tengok, kena pastikan bahawa renovation yang dah dibuat, extend depan ke extend belakang ke tarik dapur ke apa yang kita buat tu, perlu mendapat kelulusan daripada PBT untuk upliftkan dia punya nilaian rumah tersebut, market value rumah tersebut. Kalau misal kata kita buat extension tu tanpa mendapat kelulusan daripada majlis, kebarangkalian untuk valuation rumah tersebut nak dinaikkan tu agak sukar. Sebab valuer ni dia tengok risikonya adalah bila katalah kita buat extension tu tanpa ada kelulusan, risikonya adalah dia risau takut nanti bila PBT dapat tahu tentang renovation yang tidak mempunyai kelulusan ni tadi, PBT akan datang, dia akan satu saman. Okay, yang paling kita risau sekali dia arahkan untuk roboh. Jangan main-main PBT boleh mengeluarkan arahan untuk merobohkan sebarang struktur yang tidak mendapat pengesahan ataupun mendapat kelulusan daripada PBT itu sendiri. Jadi valuer pula bila dia nak buat valuation report, dia nak nilaikan rumah tersebut lebih daripada nilai asal rumah seperti mana yang dia beli terdahulu, rumah yang basic tu. Okay, dia tak boleh nak letakkan nilai yang lebih tinggi sebab dia punya extension ataupun dia punya what we call renovation yang dah dibuat tu tidak mendapat kelulusan daripada PBT. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, pembeli yang beli rumah ni pula, dia mungkin berhadapan dengan masalah sekiranya bila dia beli rumah tu nanti, dah duduk rumah tu, tiba-tiba PBT datang, PBT keluarkan saman, yang kena saman bukannya orang lama, yang kena saman bukannya owner terdahulu, tapi yang kena saman tu dia, sebab dia yang baru beli rumah tu, dia yang dah duduk rumah tu. Jadi itu antara risiko yang ada lah. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara-perkara tersebut daripada berlaku, macam mana yang disarankan oleh saudara Wira tadi, saya mengesyorkan kepada tuan-tuan rumah yang mana yang beli rumah yang nak buat renovation, terlebih dahulu kena check dengan PBT, kena dapatkan dulu dia punya step by step guide, macam mana cara nak memohon kelulusan, nak submit pelan dan sebagainya. So itu semua kita boleh check sebab setiap PBT ni dia punya requirement dia berbeza.
Mungkin kita pergi ke Majlis Bandaraya Johor Bahru, dia punya requirement dia macam ni. Okay, kita pergi dekat Kulai, dia punya requirement dia macam ni pula. Kita pergi dekat Pasir Gudang, requirement dia macam ni pula. Kita pergi dekat Kajang, requirement dia macam ni pula. So setiap PBT itu berbeza dia punya requirement. Jadi kita kena pastikan bahawa setiap benda yang dia minta, setiap submission yang perlu kita hantar, kita kena comply dengan apa yang dah diarahkan lah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan yang masih lagi dalam dilema yang tak tahu macam mana cara nak berurusan dengan pihak berkuasa tempatan, macam mana cara nak dapatkan kelulusan dan sebagainya, jadi orang-orang macam saudara Mira ni lah yang akan membantu tuan-tuan perempuan. Dia punya hikmat, dia punya konsultansi yang dia boleh bekalkan, yang dia boleh berikan kepada tuan-tuan perempuan semua untuk membantulah dari segi macam mana nak buat kelulusan punya submission dan sebagainya. Itu semua memang bidang tugas dia. Okay, alright. So berbalik kepada apa yang kita dah bincangkan tadi, kepada persoalan apa yang perlu dibuat. Okay, satu lagi benda yang saya rasa agak penting lah, agak mustahak untuk mereka yang nak buat renovation tu, dia mesti fikir tentang bajet. Dia nak buat, mungkinlah dia bajet ciput je, tapi nak buat itu, nak buat ini, nak tambah tu, nak tambah ni kan. So macam bajet dia banyak sangat kan. Jadi saranan Cik Mira macam mana? Kalau kita tengok kepada tadi kita dah bincang tentang submission dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh terangkan kepada viewers yang ada pada pagi ni. Kalau katalah nak buat renovation tu, mungkin anggaran kos. Anggaran kos tu dia kira macam mana? Sebagai kontraktor, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk buat renovasi kat atas rumah tersebut, macam mana sebenarnya kontraktor ni menilai dan meletakkan harga untuk kerja yang mereka lakukan? Jadi mungkin Cik Mira boleh kupas tentang benda tu. Okey, bila kita dah selesaikan bab-bab tentang submission, BBT apa semua, bila dah tempoh yang kita dapatkan approval tadi kita dah dapat, maknanya kita dah boleh menjalankan tugas-tugas renovasi lah. Okey, mana semasa tu kita sudah dapatkan permit untuk merenovasi rumah kita. Masa tu kita akan start jalankan lah. Maknanya kemungkinan besar masa tu kita dah bermula dengan reka bentuk, space planning apa semualah. Jadi basically benda ni bergantung kepada house owner, siapa yang dipanggil untuk datang buatkan reka bentuk rumah dia. Dalam yang kita ada sekarang, yang kita dalam yang sekarang ni lah, masa sekarang yang selalu involve dalam renovation rumah ni adalah selalunya satu kontraktor. Memang selalunya bila house owner ni yang biasa-biasa ni, dia akan faham kena cari kontraktor. Kontraktor itu siapa? Tak kisahlah siapa-siapa kontraktor yang dia kenal. Kadang-kadang dia kenal daripada kawan dia yang advice, yang bagi cadangan, dia jumpa dekat taman yang sama. Tak ada masalah nak panggil siapa-siapa pun, kontraktor ke, kontraktor tu adalah orang tempatan ataupun orang luar. Since dia pernah buat rumah apa semua, bermakna dia biasa untuk membuat renovasi. So bila kita panggil diorang, experience diorang adalah membuat rumah, maknanya merenovasi rumah. Diorang tak ada experience tentang benda-benda yang lain lah. Dan maknanya sekarang ni apa yang boleh dia explain kepada house owner tu adalah mostly adalah structure, macam mana nak buat benda tu, kat mana yang perlu ada kolom, kat mana yang perlu ada beam, yang mana yang boleh pecah, yang mana yang tak boleh pecah. Tapi tanpa mengira struktur rumah tu sendiri. Maknanya sekadang rumah-rumah tertentu ni pasal dia ada sistem-sistem struktur yang tertentu, yang mana yang kita kena ambil kira, adakah kita patut untuk pecah wall tu ke ataupun tiang tu apa, iaitu kita bergantung, kita kena lihat balik kepada struktur plan yang asal rumah tu. Jadi itu adalah kontraktor biasa. Ada juga yang akan datang adalah design and build kontraktor, which is yang mana dia adalah kemungkinan besar daripada konsultan arkitek ataupun konsultan ID, yang mana dia berbuat design dan membuat construction sekali. Design and build kontraktor, which is yang mana yang ni boleh mendatangkan penjibatan daripada segi kos, disebabkan oleh dia come with a construction with a design. Maknanya design tu most probably telah diabsorb ke dalam construction punya parts. Maknanya tak perlu ada pembayaran fees dia untuk design apa semua, pasal dia telah dikirakan sebagai dalam construction. Maknanya
design and build punya consultant ni lebih terbukti dia punya kesannya adalah disebabkan dia orang ni adalah partly dia orang ni adalah arkitek ataupun interior designer. Okey, dia orang akan design space planning yang sebaiknya yang mungkin untuk terus kepada construction. Okey, so maknanya sekarang ni itu adalah yang part yang kedua. Yang ketiga adalah designer sendiri. Maknanya dia cuma buat design sahaja. Mana tuan rumah ataupun house owner kena bayar design fee. Which is maknanya selepas selesainya phase design apa semua, space planning apa semua, owner akan bayar fee tu kepada designer tu, dan design tu the house owner boleh bawa kepada mana-mana kontraktor untuk dibuatkan construction. Okay, so mana ada 3 phase kat situ, maknanya kontraktor saja ataupun design saja ataupun design and build. Maknanya kita ada 3 phase kat situ yang mana bergantung kepada kita punya bajet. Okay, macam saya cakap tadi, kalau designer tu kita kena bayarlah design fee dia. Dia tu kena bayar. Kalau dia katakan rumah tu besar, mungkin dia kenakan 10% daripada overall cost rumah tu. Katakan rumah tu renovation dia is RM300,000, bermakna dia kena bayar RM30,000 untuk fee saja kepada designer tu untuk dia keluarkan semualah, maknanya daripada space planning, 3D, specs drawing, apa semua detail drawing, dan owner tu boleh bawa ke mana-mana saja untuk ke mana-mana kontraktor untuk didapatkan quotation harga untuk renovasi rumah tu lah. Okey. Dan yang kedua tadi adalah design and build, maknanya dia dah design dan dia akan build sekali. Kemungkinan kat situ ada perjimatan daripada segi cost of fee tadi, fee design tadi, which is yang mana dia kalau kita dah ambil dia dan untuk konsep pun yang orang yang sama, kemungkinan besar fee tu boleh diabsorbkan di dalam construction part. Okay, so kat situ kita dah mungkin dah jimat a few thousand untuk fee tadi. Alright, and then kalau kontraktor saja, which is yang mana yang kita rely on, kemungkinan besar dia ni tak ada design flair, which is yang mana dia cuma more towards a structure. Dia tak ada design flair, dia boleh buat apa. Kadang-kadang kalau house owner minta macam tu, dia akan buat macam tu, which is yang mana kemungkinan besar is not practical untuk part kat situ. Okay, so that is a part ada contractor, design builds and designer saja. Okay, dan yang selebihnya tu macam daripada segi bajet. Bajet ni benda ni is very subjective. Maknanya kita sebenarnya sebagai house owner, kita kena determine yang apa sebenarnya apa yang kita nak buat. Alah, especially mana ada setengah-setengah orang tu more towards a concept. Dia nak buat modern contemporary, mungkin nak buat English contemporary ke macam mana. So benda-benda ni conceptual ni pun bermainkan peranan untuk kita punya budget. Okay, ada setengah-setengah tu kalau macam modern contemporary, it's very simple, mana which is akan go mananya budget tu adalah lebih efficient lah. Okay, so kalau korang pergi kepada English tropicals ke macam mana, dan kemungkinan budget tu akan lebih besar sikit. Okay, tapi benda tu pun termasuk kepada cara penggunaan material-material di dalam kita punya renovasi. Okay, untuk renovasi ni ada dua lah, maknanya dalam kita punya tajuk ni pun kita ada reno dan deco, which is yang mana renovation tu is more towards kepada structural part lah, and then deco tu more towards kepada interior part. Okay, renovation ni maknanya renovation ni is melibatkan pemecahan struktur bangunan lah, maknanya kita nak tambah belakang, nak tambah tepi, nak tambah depan, tambah bumbung, tambah tingkat. Maknanya benda tu adalah bergantung kepada harga-harga semasa, harga raw material, harga semasa, seperti contoh simen, harga besi, harga pasir. Benda tu adalah bergantung kepada harga-harga semasa. So benda tu very subjective. Ada setengah tempat kontraktor boleh mendapatkan harga-harga yang berpatutan. Okay, benda ni kena selalu liaise dengan kontraktor untuk mendapatkan harga-harga yang terbaik lah. Sama juga dengan dekorasi untuk part interior. Interior ni pun ada berbanyak peringkat harga, yang mana ada setengah orang yang dia orang mempunyai bajet yang terhad untuk, tapi perlukan semua benda yang ada dalam rumah tu, macam wardrobe, kitchen cabinet,
okey, apa tu TV kabinet apa semua, dia nakkan benda-benda tu. Tapi ada setengah-setengah kontraktor ataupun setengah-setengah designer dia akan cuba propose yang benda yang terbaik untuk mereka, maknanya material yang terbaik supaya benda tu everlast ataupun long lasting lah. Okey, tapi masih ada lagi material-material yang yang lebih jimat dan boleh pakai, tapi mungkin long lasting tu tak selama yang seperti mana diproposkan yang sebelum ni lah. Okey. Okey, sebagai contohnya macam ada setengah-setengah tempat kalau kita pergi kepada carpentry works, maknanya built-in kabinet sebagai bentuk kitchen cabinet, wardrobe, apa semua. Kalau kita ni tak biasa, house owner yang tak biasa dengan material-material ni, selalunya carpenter ni dia ataupun kontraktor kayu ni, carpentry work ni, dia akan propose kita yang paling murah sekali adalah dipanggil melamine chipboard, which is benda tu is a very cheap. Chipboard tu is not pasal harga tu murah, pasal chipboard tu is a chipping board, maknanya kayu kompres, yang mana dia boleh dipakai tapi tak sesuai digunakan di dalam dapur sebagai contoh. Pasal apa? Dia lebih mudah untuk kembang. Okey, jadi maknanya kalau setakat nak pakai pada bilik untuk wardrobe ke apa semua, okey, tak ada masalah. Pasal apa? Benda ni dan dia murah. Maknanya bila kita dapat, kalau kita tak tahu tu, bila dapat, tengok murah. Tapi bila kita pergi kepada tempat lain, bila tanya tu harga mahal sikit, mungkin kemungkinan bukan dia tak pakai melamine chipboard. Dia gunakan as a blockboard dengan laminate work sebagai contoh, yang lebih tahan dan harga dia lebih mahal sikit. Maknanya kita tak boleh assume terus jadi mahal lah. Tak, because disebabkan kita kena tahu bila kita dapat quotation, kita kena pastikan apa yang diorang bagi pada kita tu. Kalau kita nak kalau kita nak compare, make sure it's apple to apple lah. Maknanya kalau dia tu pakai chipboard, kita kena compare dengan orang yang lain pun pakai chipboard. So maknanya baru kita dapat tahu siapa yang mahal, siapa yang murah. Okey. Untuk kalau contoh dia tu pakai chipboard, kita pergi compare dengan yang gunakan blockboard dan laminate, yang mana which is mana level tu lebih up lagi, lebih load, memang dia mahal lah. So kalau kita compare tu tak boleh lah. Okay, even the design is the same, sama, tapi the material is berbeza. Maknanya cuba trykan compare. Maknanya sebelum tuan rumah ataupun house owner ni nak buat sesuatu carpentry work, pastikan at least tahu jenis kayu yang nak dia pakai. Okay, so dia ada level melamine chipboard, dia ada blockboard. Okay, lepas tu material dia ada laminate, dia ada PU finish, dia ada spray paint finish, which is yang mana tu harga dia berbeza-beza. Okay, maknanya kita kena masa tu kita kena tepuk dada, tanya selera. Kalau kita ada duit dan kita akan go for yang lebih berkualiti, maknanya harga dia akan lebih mahal. Okey, kalau sekiranya kita cuma ada lepas-lepas beli rumah, dah bayar itu, dah bayar ini, apa semua, apa yang kita ada yang tinggal tu, still boleh buat lagi, tapi dengan menggunakan yang lebih murah. Dan bukan saya cakap benda tu tak berkualiti, tapi kita tahu dia masa tu lah interior designer ni akan advise kita kat mana barang ni boleh digunakan dan barang ni kat mana tak boleh digunakan. Yang tu kita kena make a choice lah. Okey, pasal apa? Bila kita start nak masuk rumah baru, rumah kita kosong, kerja-kerja nak buat dekorasi ni adalah lebih mudah. Okey, pasal rumah tengah kosong masa tu. Jadi masa tu kita kena make the right choice untuk kita buat full furnish rumah kita tu dengan bajet yang betul. Okey, dengan pemilihan material yang betul. Okey, nak katakan berapa bajet tu, benda tu is very subjective. Kena tanya dan cuba sebelum buat tu jangan tergopoh-gapar, cuba tanya kawan-kawan yang dah pernah buat renovation, apa benda masalah dia, yang kalau dia pakai material yang chipboard ni apa masalah dia. Okey, berapa harga dia lebih kurang. Masa tu kita dah dapat lah at least guideline harga-harga tertentu tu macam mana. Okey, kemungkinan besar harga di Johor Bahru dengan harga Kuala Lumpur tak sama mungkin. Material daripada harga raw material apa semua mungkin berbeza sedikit daripada harga di sini. Okey, tapi insya-Allah kalau house owner tahu apa yang dia nak buat, apa yang dia plankan, dan dia study sedikit dulu apa benda yang material-material yang ada di dalam pasaran kita di Malaysia ni, insya-Allah sebenarnya dia tak sedang ditipu lah. Okey, maknanya dia dah full aware apa benda yang dia nak guna pakai dekat rumah dia. Sebagai contoh sekarang ni, contoh IKEA.
Okey, IKEA dia dah gunakan dia dah sediakan the range of design untuk kita punya dapur, untuk kita punya bilik apa semua. Tapi adakah barang-barang IKEA tu adakah dia berbaloi dengan duit kita? Itu kena bergantung tengok pada material yang pakai. Kalau sofa, kalau tanya saya, benda tu dia punya range dia bukanlah range yang terbaik. Okey, dia masih ada lagi pasal digunakan untuk boleh digunakan lah. Maknanya, tapi dia bukan dalam range terbaik. Tapi dia ada juga yang set yang digunakan yang range yang terbaik, yang which is yang mahal. So bila buat comparison ni, harga kalau kan kenapa IKEA ataupun ada setengah contoh macam Signature Kitchen, okey, atau macam Unity Kitchen boleh offer harga yang murah. Okey, berbandingkan dengan dia pergi jumpa kepada satu-satu designer yang buat design ambit sebagai contoh. Okey, kat sini saya perlu explainkan. Di mana Signature Kitchen, IKEA, Unity Kitchen dan sebagainya so ni dia more towards quantity. Dia orang buat mass production, which is kalau kita faham bila mass production ni dia orang boleh dapat harga yang murah. Okey, maknanya dia keluarkan secara banyak. Okey, secara banyak maknanya design tu adalah repetition design, which is kemungkinan besar dalam satu taman kita tu mungkin ada 2-3 orang yang guna benda yang sama. Okey, jadi kepada designer yang mana yang dia orang buatkan harga ni design ambit sebagai contoh, dia dah designkan rumah kita secara custom. Okay, which is yang mana kemungkinan besar benda tu tidak akan sama dengan apa yang ada di dalam pasaran. Pasal benda tu boleh di request by the owner, dia kat mana dia nak laci dia, kat mana dia nak pintu dia, kat mana yang nak kat sink dia, benda tu semua boleh disusun dan didesainkan mengikut cita rasa tuan rumah. Okey, itu satu. Lepas tu satu lagi adalah responsibility. Benarnya bila dia buat design tu apa semua, maknanya tanggungjawab designer tu adalah 100% ke atas barang tu. Maknanya dia bertanggungjawab sekiranya berlaku apa-apa kerosakan, mana kalau tidak kepatuhan design tu, maknanya ada problem kepada barang apa semua, dia akan mengambil tanggungjawab. Okey, kalau macam kita buat kat luar tu, bila misal kata kita buat kerja tu dengan contoh lah, sebagai contoh kalau kita ambil Signature Kitchen ataupun Unity Kitchen, bila dia habis design tu, bila dia habis installation barang-barang tu apa semua, maknanya dia akan bagi kat kita kat situ tempoh sebagai warranty, sebagai contoh 6 bulan sebagai contoh, ataupun 3 bulan kalau dia tak lama lah. So apa yang dia dapat selepas 3 bulan tu dia tak ada lagi dah untuk, maknanya kalau sekiranya berlaku apa-apa kita kena tanggung sendirilah, kita bayar. Tapi kalau sekiranya selalunya kalau kita buat dengan designer selalunya designer ni dia akan bagi selama at least 6 bulan. Dan lepas 6 bulan pun selalunya diorang ni masih lagi boleh melayan kita lah, tuan rumah. Kalau ada apa-apa problem ke apa, kita telefon masih lagi boleh datang tengokkan apa semualah. So maknanya tanggungjawab diorang tu lebih besar, because diorang yang berurusan dengan the carpenter, diorang berurusan dengan kontraktor subkon yang lain. Sebagai contoh, bila kita buat wet kitchen mesti kena ada kontraktor yang membuat wiring sebagai contoh. So diorang ni kena live sama-sama buat supaya benda ni tidak ada masalah di kemudian hari. Kat mana wire nak keluar, kat mana wire lampu nak keluar, and then satu lagi kat mana pipe air nak discharge, pipe air nak masuk. So macam-macam lah. So maknanya harga tu selalunya slightly higher kalau kita minta daripada quotation tu daripada designer, berbandingkan dengan kita dapat daripada tempat-tempat kedai-kedai perabot yang dah memang sedia ada, memang buat kerja-kerja carpentry works. Okay, masa itulah tuan rumah atau house owner kena pandai untuk memilih yang mana yang terbaik untuk diorang. Sebenarnya bila kita ada kemampuan, pilihlah yang ada designer, pasal apa, dia akan advise kita benda yang terbaik untuk rumah kita. Space planning apa semua, practicality untuk satu-satu ruang, kat mana nak letak benda tu. Kalau kita nak ubah kedudukan satu-satu tempat tu apa semua, akan di-advise sebaik mungkin. Okay, so maknanya 2 in 1 lah. Kalau kita buat dengan designer, semua space kita boleh touch, kita boleh bagi advice. Kalau kita cuma go for the carpentry work sebagai contoh,
sebagai contoh bahasa kita Senator Kitchen tu dia cuma advise-kan kawasan-kawasan tertentu saja yang mana kita nak buat. So basically macam tu lah. Maknanya the quotation wise benda tu bergantung kepada kontraktor, kepada raw material, kepada material yang kita nak pakai, finishes yang kita nak pakai, benda tu semua bergantung kepada benda-benda macam tu. Jadi maknanya it's very subjective untuk saya nak katakan berapa ringgit benda tu untuk kalau kita nak buat satu-satu rumah. Okay. Dan juga conceptual rumah tu sendiri, kalau kita nak go for the design yang simple, minimalist sebagai contoh, mungkin dia akan murah. Okay, kalau kita go for the more towards design yang lebih detail apa, mungkin harga tu akan lebih tinggi lah harga dia. Ya. Okay, Cik Azad. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Wira atas penerangan dengan detail apa yang dah disampaikan tadi, baru kita faham lah sekarang ni kan. So kebanyakan daripada owner-owner rumah yang ada kat luar sana, bukan nak kata owner rumah kat luar sana, saya pun dulu macam tu juga kan. Bila nak renovate rumah, kita ni suka beli majalah. Zaman-zaman tu mana ada internet lagi kan. Masa mula-mula saya beli rumah, saya ingat lagi. First rumah saya beli tahun 2003. Jadi bandar Turnation On di Ceras lah. 2003 saya beli rumah, masa tu nak buat sendiri konon-kononnya kan. Kita nak buat interior design sendiri, nak apa ni, touch up sana, touch up sini, buat sendiri kan. Jadi nak buat sendiri tu tak ada cara lain, kita belilah majalah. Beli majalah, masa tu yang popular Anjung Seri lah kan. Beli majalah, kita tengok lah, oh gambar dalam majalah kan cantik kan. Oh ni cantik lah kan. Sampai berpuluh-puluh design ada kan. So majalah pun sampai dah 5-6 buah majalah dah beli. Lalas end up benda tu hanya tinggal orang kata apa, panduan sajalah. Yang kita buat tu tak jadi pun. Macam mana ada dalam majalah tu, tak jadi sebiji, tak jadi macam tu kan. So itu yang saya rasakan, hikmat seorang perunding dalaman ni memang perlu sebenarnya. Interior designer, macam mana cara kita nak decorate rumah, mereka ni lebih faham. Macam tuan-tuan perempuan tengok di TV pun sekarang ni ada macam-macam rancangan, baik di TV swasta ataupun TV kita RTM ke apa kan. So banyak rancangan-rancangan yang berkaitan dengan dekorasi. So kita boleh dapatkan gambaran macam mana sebenarnya bila kita engage dengan interior designer, kita ambil khidmat diorang datang ni dengan package tuan-tuan puan. Bukan diorang datang terus suggest macam tu saja. Dia pun akan tengok kesesuaian dengan ruang dalaman rumah kita berapa besar. Lepas tu bilik yang kita nak renovasi tu apa yang kurang kat situ, mungkin pencahayaan dia tak berapa terang. So mereka ni akan suggest, okay, lampu apa yang sesuai. Okay, kalau misalnya kata pakai cat apa yang sesuai. Jadi diorang ni yang sebenarnya lebih arif. Macam Cik Wira ni lah, dah lebih 20 tahun lah jadi interior designer kan. So kita memang perlukan kepakaran mereka berdasarkan pengalaman mereka tu lah. Okay, saya baca sekejap komen-komen yang keluar ni. Saya highlightkan sekejap. Okay, Mr. CK tadi ada bagi komen ni, lama dah dia bagi komen ni. Pernah tanya interior designer yang buat show house di Batu Pahat, Taman Mutiara Gading. Mutiara Gading ni one of the Johor Land punya projek Dia charge RM180,000 untuk dekor termasuk perabot tengah sebis saja. Okay. So RM180,000 tu macam yang Cik Wira terangkan tadi lah. Dia tengok material apa yang digunakan. Mungkin bahan-bahan yang digunakan tu agak berkualiti. Jadi dia gunakan bahan yang berkualiti tu, harga pun mahal lah sikit kan. So ada Hazrin. Hazrin ni sahabat kita daripada Johor Bahru, Taman Immigration dulu. Terima kasih boy. Okay. Cik Faiz Fazli. Okay, alhamdulillah info dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak. Puan Sharifah Zalina. Cantik background rumah semi-D di Bandar PG. Okay, terima kasih gudang. Okay, terima kasih Puan Sharifah. Okay. Cik Faiz ada komen ni, masih yang tepat loan rumah pun baru lulus ni terbaik. Okay, so good luck Cik Faiz. Jangan tergesa-gesa nak buat renovasi tu. Fikirkan yang bersesuaian. Kalau misal kata masih lagi dalam dilema nak guna design yang macam mana dan sebagainya tu, sebaik-baiknya Cik Faiz dapatkan khidmat perunding lah. Ni siapa ni? Rini ni mungkin kawan kepada anak murid pada Cik Wira kita ni. Ya betul. Sudah belajar bahasa. Oh ya ke? Tuan Ziadi Zaidun. Okey, sahabat saya, nice perkongsian coach. Okay, terima kasih banyak.
Okey, ada soalan sikit ni daripada Tuan Hairi Harun. Salam Coach. Waalaikumsalam. Nak tanya, apa jalan penyelesaian kalau pembeli baru mengetahui rumah yang ingin ataupun telah dibeli direnovasi tidak mendapat permit dari majlis? Okey. Macam inilah Cik Hairi perlu mendapatkan what we call kelulusan semula lah. Dia bukannya bila kita dah terbeli isunya sekarang ni dah terbeli, dah sign dah pun SMP, vacant possession ataupun kunci rumah tu pun dah diserahkan kepada kita oleh penjual terdahulu. So kita dah pun masuk rumah tu, tiba-tiba baru kita dapat tahu rumah tu tidak mempunyai kelulusan daripada PBT. Dan yang jadi kacaunya bila PBT datang buat pemeriksaan, tiba-tiba tanpa usul periksa, kita tak tahu apa-apa ujung pangkal, PBT pun keluarkan saman kan. Sebab kita beli rumah tu pun kita tanpa selidik terlebih dahulu rumah tu dah ada kelulusan PBT ataupun tidak. Jadi saranan saya, jika berlaku macam ni, mungkin Cik Hairi boleh berbincang semula dengan penjual terdahulu, berbincang semula. Okey, beli rumah biasanya memang kita gunakan khidmat peguam. So kalau katalah Cik Hairi ada gunakan khidmat peguam ketika mendapatkan perjanjian jual beli dan sebagainya dengan penjual terdahulu, jadi minta bantuan daripada peguam tersebut untuk keluarkan surat ataupun notis kepada penjual untuk mendapatkan what we call kerjasama daripada penjual lah. Okay, jadi macam kes yang saya pernah alami terdahulu daripada ni, ada kes beberapa kes lah, bukan satu kes saja, yang penjual tu dah selesai dah, urusan jual beli tu dah selesai. Okay, so masa nak serahkan kunci, nak serahkan milikan kosong, ketika itulah baru dapat tahu bahawa rumah tersebut tidak ada kelulusan daripada PBT, renovasi yang dibuat external renovation lah. Agak major juga, dia tarik dapur, extend ke belakang tu agak besar, dan datang pula majlis perbandaran kacau, dia minta kelulusan punya surat dan sebagainya, penjual tak dapat nak produce benda tu. Jadi apa yang saya buat, saya terpaksa tulis surat kepada owner rumah yang terdahulu, penjual tersebut, untuk dia memberikan kerjasama lah. Okay, dan setelah tu saya minta kedua-dua pihak untuk duduk berbincang. Dan alhamdulillah penyelesaian dah dicapai. Okay, jadi apa yang penjual tu telah honor lah, apa yang telah dipersetujui dalam perbincangan tersebut, dia sanggup mengeluarkan kos untuk membayar denda penalti yang dikenakan oleh pihak PBT. Okay, alhamdulillah lah bila berlaku macam tu. Okay, dan kalau boleh lah tuan-tuan perempuan yang mana yang nak beli rumah subsale khususnya, sebelum bertindak nak membeli rumah subsale tersebut, pastikan tuan-tuan perempuan cek dulu dengan penjual, pastikan yang rumah tersebut dah ada kelulusan daripada majlis perbandaran sebelum kita bertindak untuk membuat booking ataupun membayar deposit dan sebagainya lah. Jadi itu saranan saya. Jadi kalau macam dalam kes Cik Hairi ni, kalau dah terbeli, dah sign dah pun perjanjian jual beli, jadi berhubung balik dengan peguam, dapatkan peguam punya khidmat untuk tulis surat kepada penjual untuk minta dia memberikan kerjasama. Kalau katalah kita risau takut nanti disaman oleh PBT dan sebagainya, jadi itulah cara yang saya rasakan terbaik lah untuk Cik Hairi buat. Okay, bro, kita balik semula kepada topik yang kita dah bincangkan tadi. Okay, dalam urusan untuk melantik seorang interior designer, nak melantik kontraktor dan sebagainya. Jadi those yang nak mulakan, maklumlah mungkin viewers yang ada kat sini baru je jinak, adik-adik mungkin yang baru beli rumah yang tak ada pengalaman langsung. So bila dia orang nak dapatkan sebut harga ataupun quotation kan, so macam kebanyakan interior designer ataupun kontraktor yang ada di luar sana, adakah mereka mengenakan charges ataupun ada charge untuk keluarkan quotation tersebut, ataupun nak minta dia orang buat tolong buatkan satu design, boleh sketch tak dulu, so saya nak tengok dulu, kalau sesuai baru saya ambil, tuan boleh tak tuan bagi quotation. So macam mana bro kalau dalam kes macam tu? Bab ni selalunya akan jadi satu isu lah sebagainya. Pasal apa, bila satu-satu owner, bila first dia dapat kunci untuk nak buat design rumah lah sebagai contoh untuk pelantikan sebagai contoh, katakanlah ada yang kita ceritakan dulu yang genuine parts lah, which is yang mana kalau kita nak buat rumah renovation,
kita kena pastikan yang kita melantik satu arkitek ataupun satu dipanggil apa draftman berdaftar, tu pelukis plan berdaftar dia panggil. Okey. Untuk membuatkan kita punya kerja-kerja submission kepada PBT, which is yang mana selalunya mereka mengenakan charge lah. Benda ni yang ni mungkin tak ada exception lah, maknanya tak ada, kita tak boleh lari yang benda ni, because benda ni kita kena perlu bayar khidmat mereka untuk membuat plan, renovation plan, submission plan kepada majlis sampailah mendapatkan approval, which is yang mana benda ni pun dia ada harga-harga yang tertentu yang perlu house owner untuk bayar. Kemungkinan besar kalau kita nak go for the lower punya rate, carilah pelukis plan berdaftar. Diorang ni rate diorang lah lebih murah. Okay. Dan kalau sekiranya kita go for the architect atau firms, architect firms, dan kemungkinan besar dia punya fee agak besar sikit lah, which is yang mana diorang ni akan buat submission kita sehinggalah kita mendapat CCC. Okay, maknanya daripada awal sampailah habis dan kita akan mendapat approval letter daripada majlis PBT. Okay, which is yang mana fee ni yang saya cakap tadi tak boleh elak. Kalau kita nak gunakan khidmat mereka untuk buat submission, diorang orang-orang macam ni kita kena bayar mengikut jadual fee diorang lah. Okay. Okay, bila kita dah buat submission dan kita dapat approval dan kita move to the next step, which is yang mana kita nak melantik pula the interior designer sebagai contoh. Okay. Macam Cik Aizat tadi cakap tanya, adakah kita boleh dulu buat sketch sikit lebih kurang, lepas tu kalau kalau kita setuju nanti baru kita lantik ke macam mana. Okay, benda ni sebenarnya memang banyak berlaku, even kita orang, kami pun banyak juga yang mengalami benda yang sama. Pasal kita faham ada setengah-setengah house owner tu dia orang cuba untuk dapatkan harga yang paling murah untuk desainkan rumah mereka. Mana pasal apa dia nak lebih tumpukan kepada construction parts, mana yang dia nak gunakan lebih duit dari mereka untuk kegunaan masa construction dan membeli barang-barang untuk ID. Okey, tapi jangan lupakan pasal apa, untuk merealisasikan design yang reka bentuk yang house owner tu nak, sebenarnya adalah datang daripada designer ni lah. Diorang yang akan membuatkan design you all tu, house owner tu akan menjadi lebih more practical, lebih cantik, lebih sebagai contoh adalah disebabkan oleh design mereka ni. Maknanya untuk mengeluarkan satu design tu sebenarnya mengambil masa untuk diorang fikir, untuk diorang nak brain out benda tu semua, untuk nak cuba sana cuba sini untuk mendapatkan design yang terbaik. Maknanya sebagai contoh, apa yang kita boleh cakapkan adalah tenaga mereka tu telah digunakan untuk membuat satu design yang baik. Okey, maknanya kalau bertanya pada saya lah, kalau benda ni boleh tak buat sketch dulu apa semua tanpa tak nak bayar lagi ke apa semua, benda tu sebenarnya bagi saya benda ni tak perlu berlaku macam tu lah. Maknanya cuba menilaikan hasil kerja dia orang. Maknanya kalau misal kata kita nak tengok contoh ke apa semua, okey, go for Pinterest ke ataupun magazines ke apa semua, kat situ kita dapatkan idea macam mana yang kita nak. Because apa, bila kita dah panggil satu-satu, kita dah, walaupun kita tak so call kita bagi lagi ataupun letter of appointment, maknanya kita nak gunakan khidmat diorang, tapi once you panggil, sebenarnya effort untuk diorang datang mengukur rumah kita, untuk nak buat walaupun satu sketches apa semua, itu adalah effort diorang. Mana which is yang mana kita perlu bayar lah. Itu pun bergantung kepada designer tu sendiri lah. Kalau dia kata tak apalah, dia buat make for free, then alhamdulillah lah, owner tu mendapat satu bonus lah kat situ kan. Tapi selalunya kalau untuk impress the house owner apa semua, untuk dia datang jumpa, selalunya dia tak charge lah.
Even saya datang tengok rumah, kalau ada owner panggil apa, kami akan datang ukur tu sebenarnya is not chargeable. Okay, untuk datang untuk berdiskusi dengan house owner apa yang mereka nak, apa yang diorang cuba explain pada kita orang, ideas diorang. Okay, of course macam Cik Aizat cakap tadi, dulu semua pakai kena ada magazine, sekarang tak ada, sekarang semua dalam handphone, semua dah save all these images kan, daripada Pinterest lah, daripada Mr. Google lah, apa semua kan. Jadi benda tu kena ditunjuk, okay, dia dapur nak macam ni, okay, bilik nak macam ni, apa semua. At least the designer basically dah ada orang kata apa, benchmark ataupun apa tu guideline untuk dia start the design untuk rumah house owner tu lah. Jadinya selalunya at the first phase ni, selalunya macam kami, syarikat kami, kita orang tak kenakan apa-apa charge, okay, fee untuk datang. Tapi dalam masa perjumpaan yang pertama tu, kita akan beritahu lah, okay, kalau sekiranya tuan rumah tu kalau nak go dengan kita apa semua, kita akan keluarkan satu satu quotation dulu, quotation di mana yang akan menunjukkan the scale of fee untuk design rumah tu. Okay, maknanya okay, kita dah tengok lah rumah ni apa semua. Okay, berapa 3D yang nak dikeluarkan, okay, rumah 3D nak dikeluarkan untuk satu rumah tu. Okay, daripada situ kita akan kira balik dengan space planning, design, itu semua berdebak apa semua. Okay, kita akan keluarkan satu total, which is yang mana that is a design fee lah. That's a design fee. So kita akan submit kepada owner tu. Kalau owner tu agree, dia akan keluarkan deposit dan baru kita akan startkan kerja. Kalau misal kata owner tu tak agree dan kita tak akan buat apa-apa kerja lah, maknanya itu polisi syarikat kita orang lah, kami. So maknanya to play safe, because sometimes benda ni kita dah pernah berlaku. Kadang-kadang dia kata tak apa, I nak tengok lu design apa semua, nanti kalau okay apa semua, semua ni I memang cari you all je, tak ada orang lain. Okay, itu sebenarnya ayat-ayat klise daripada house owner. Sorry to say that, because benda ni kita orang dah 20 tahun kita orang dah buat benda ni. So we know everything basically. Bukan apa, because kita pun ada staff untuk kita bayar, kita ada gaji yang untuk kita keluarkan. So benda-benda macam ni kita cuba avoid, because tak nak benda ni berlaku. Benda ni okay, kita pun okay lah, disebabkan dia contohnya dia nak dapatkan khidmat kita pun buat. Sekali bila keluar betul dah dapat semua 3D dan apa semua, dia dah dapat, dia suka apa semua, dia terus senyap. Jadi benda tu rugi kepada designer lah, bagi pihak designer. Jadi effort dan masa yang dah dikeluarkan tu kan. Yes. So sebenarnya mostly designer atau syarikat-syarikat kita orang ni, kita very professional, because apa yang kita buat sekarang ni adalah untuk serve the house owner, untuk jadikan dia punya impian tu satu reality lah. Jadi kalau you all bayar kita orang, okay, ataupun ada designer ke apa, kita akan buat kerja. Kita tak akan lari dengan duit you all tu, because kita orang ada company, kita ada syarikat, ada office apa, you all boleh datang ke office kita orang anytime untuk kalau kita tipu lah kan. Tapi apa tu, maknanya kita is very passionate untuk buat kerja-kerja ni. Maknanya house owner yang kat luar tu kena faham situasi benda-benda macam ni. Maknanya kita akan buat sekiranya benda ni berbayar. Okay, tapi kalau untuk setakat datang tengok, untuk bagi advice first time tu apa semua, selalunya kami tak ada charge apa-apa. Okay, tak tahulah, kemungkinan ada setengah company tu untuk datang pun nak kena buat booking apa semua tu. Okay lah, mungkin ialah company dia more well known ke apa, mungkin macam tu lah. For us, basically untuk please the owner for the first time, untuk jumpa tu kita akan jumpa, tak ada masalah. Boleh advice for the first time, apa perlu buat, macam mana, ini nak buat macam mana, apa semua, adalah free. And then bila kita balik, kita dah tahu dah the size of the house apa semua, kita akan buat the quotation for the fee, design fee tu, dan kita submit. Dan alhamdulillah selalunya apa yang kita buat tu, jalan macam tu, lebih senang kita mencapai kesepakatan, okay, untuk owner dan untuk designer juga, kan. So quotation sebagai contoh tadi Cik Aizat tanya quotation harga rumah tu, benda tu is come after kita dah design semua benda. Bila maknanya kalau phase tadi sukses, maknanya kita dah start buat design apa semua,
kita dah design, lepas tu kita dah present the material to the owner nak pakai macam mana, kita dah follow the budget. Pasal apa, bila once kita dah lock that phase, maknanya designer tu akan fully gunakan dia punya experience dia untuk advise the owner apa yang perlu dia buat menurut budget yang ada. Okay, kita buat benda sebenarnya is follow the owner budget. Kita tak buat, okay, pasal apa, memang first kali kita akan tanya dia sebenarnya budget cik ni macam mana. So dia cakap sebenarnya bajet dia macam ni. Pasal apa, kita dah boleh agak lebih kurang kalau dia kata okey lah dengan rumah 2 tingkat macam ni apa semua, kemungkinan besar kalau ada full furnish rumah tu semua ada built-in apa semua, katakan dengan renovation ada tarik belakang tepi apa semua, sebagai contoh 300,000 sebagai contoh. Kalau dia sale benda tu harga yang agak ridiculous, sebagai contoh kita cuma ada bajet 180,000, awal-awal kita akan cakap benda ni tak boleh buat lah macam tu. Kan, pasal apa, kita dah boleh agak harga tu sebenarnya tak boleh mencapai harga macam tu. Dengan ialah dia terus terang cakap, kita pun yang mana-mana yang nak buat tu mostly mesti kena ada profit untuk dia orang juga. Okey, untuk dia buat, untuk profit company dia, untuk dia bayar gaji apa semua. Which is yang mana benda tu kena ambil kira. Okey. So awal-awal lagi kalau benda tu, kalau bajet tu yang mana dia kata tu benda tu tak menepati kita orang punya target tu, maknanya kita akan cakap tak boleh. So bukan tak boleh tu maknanya kita akan lagi tak boleh tak buat, tak. So kita akan advise balik, betul tak bajet dia banyak tu. Kalau betul dia kata banyak tu, dah kita akan cuba balik advise balik kepada material ataupun penggunaan raw material yang boleh mencapai apa yang dia nak. Maknanya sebenarnya bukan isu bajet dia lah tadi. Bukan isu already, maknanya tak boleh buat, okeylah kita surrender, kita orang balik lah, tak. Maknanya kita advise balik. Okay, you nak macam ni, okay boleh. Macam saya cakap tadi, mungkin yang ni you tak boleh lah pakai spray paint, mungkin you kena pakai chipboard. Okay, the melamine. Okay, kat sini you tak boleh lah pakai batu merah, you kena pakai batu putih sebagai contoh. Okay, banyak benda. Pasal apa, the range of the material atau raw material tu sebenarnya ada je di market. Nak pakai yang mahal, nak pakai yang murah. Okay, macam kepala pipe sebagai contoh, ada je sampai satu kepala pipe sampai 600-700. So kalau dah tak boleh pakai, maknanya kalau bajet tu bukan situ, mungkinlah kita pakai yang 100 ataupun yang RM120 kan. So maknanya benda tu top of the overall, besok tu kemungkinan besar kita boleh achieve dah harga bajet yang dia nak tu. Lebih kurang macam tu. Okay, so maknanya yang paling penting cuba hargai designer tu punya effort untuk buat kerja, which is kalau maknanya bila sebelum kita atau kita panggil datang apa semua, pastikan yang sebenarnya adakah kita nak pakai diorang ataupun just untuk panggil untuk dapatkan advice. Okey, ada setengah-setengah saya tahu, setengah-setengah house owner ni kadang-kadang pagi sampai 3-4 sekali kontraktor datang, 3-4 designer untuk compare the quotation. Itu tak salah sebenarnya. Okay, itu hak house owner untuk select which is yang mana yang harga yang boleh meet dengan harga dia orang. Itu kita faham. Okay, tapi basically apa yang kita orang bagi tahu ni adalah experience yang kita orang sendiri, yang kita berlaku selama 20 tahun yang kita ada ni. That's why yang saya cakap apa juga yang kita akan buat, macam kami akan buat, kami akan jumpa first round tu face to face dekat, selalunya kita akan jumpa dekat rumah lah, rumah yang dia beli tu kan, dan kita advise serba sedikit, dan kita dah tahu apa yang dia keinginan atau konsep yang dia nak tu dengan gambar-gambar yang dia bagi, yang dia share kepada kita dalam WhatsApp ke apa, dan balik kita akan buat the fee, scale of fee untuk design, which yang mana dalam tu kita bagi tahu dah kita nak buat apa semua, design space untuk 2 tingkat atau rumah tu tingkat-tingkat ke, 3D ada berapa banyak, ada 10 ke 11, 12 3D ada, okay, with a detailed drawing apa semua, dan kita dah bagi the quotation dan kita bagi kepada owner. Kalau owner tu, dan selalunya harga-harga tu pun masih lagi boleh didiscountkan lah. Biasalah itu macam mana pun, apa orang kata apa, praktis untuk harga diskaun ni itu biasa. Mana selalunya jarang lah kita jumpa bagi-bagi harga terus approve je kan. Mesti cakap boleh diskaun lagi tak apa semua. Okey, boleh. Selalunya all this company apa semua kita allow untuk benda-benda gitu. Tapi kita tahu dah
harga yang kita boleh letak untuk profit syarikat masing-masing lah. Okey. Macam saya cakap lagi sekali, syarikat-syarikat ataupun designer-designer yang ada di luar sana yang mana kita buat kerja ni adalah sebenarnya itulah periuk nasi diorang, di mana dia nak bayar syarikat, overhead diorang apa semua, maknanya still have a profit yang mana dia kena buat untuk kelangsungan syarikat diorang tu sendiri. Okey. Jadi kalau tanya boleh tak, kalau tak bayar memang tak boleh lah kan. Maknanya kena respect all the effort yang ada designer kat luar sana, because selalu saya dah banyak dengar yang junior-junior kadang tak ada, Cik Wira, kita orang buat orang tak bayar apa semua. That's the thing yang mana yang orang-orang baru junior-junior ni pergi selalunya yang terkena selalunya benda-benda macam ni lah. Diorang selalu percaya dengan ayat-ayat klise tu, kalau you buat yang ni nanti saya bagi lagi satu rumah lagi apa semua. Itu ayat standard lah. Kan, mana you bagi yang murah yang ni, nanti satu rumah lagi nanti saya akan bagi. That is all the things yang selalunya saya akan cakap balik, tak apa, yang rumah yang tu kita kira kemudian lah. Kita kira lagi rumah ni dulu. Kan? So make sure kita benda ni kena faham the both side lah, maknanya the house owner and the consultant itself. Basically benda ni boleh bawa bincang. Okay, tengoklah macam mana, apa yang dia orang boleh bagi free, apa yang dia boleh absorb. Sebenarnya benda ni bila kita bincang betul-betul, kita boleh dapatkan satu kata sepakat yang lebih mutual lah, kan, lebih mutual. Maknanya discuss lah first, jangan terus bercakap okay, sebenarnya kita orang apa tu, kalau ni sebenarnya kita orang tak ada bajet lah untuk fee apa semua. Tak, discuss first, because sometimes the designer atau consultant tu dia punya expectation orang untuk nak buat design satu-satu design tu. Maknanya dia orang pergi tu dengan harapan untuk dapatkan projek tu, dia orang dengan harapan kita dapat lock the project, dapat payment for that, deposit apa macam tu lah lebih kurang. Jadi selalunya expectation orang tu tinggi lah. So macam tu lah, maknanya house owner tolonglah, maknanya berikan kepercayaan kepada designer you all tu. Kalau you dah lantik dia, maknanya percaya sepenuhnya kepada diorang yang diorang ni akan lakukan benda yang terbaik. Yelah, kita pun pernah dengar yang ada benda-benda yang berlaku yang the sideways apa semua tu lah, tapi itu adalah benda yang paling kecil lah, kan. So that's the things lah. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, saya rasa ramai yang sebenarnya nak tengok apa design-design yang mungkin Cik Wira dah pernah buat sebelum ni. Okay, sebelum tu saya masukkan dekat ticker bawah ni. Okay, nampak cara nak hubungi Cik Wira kita ni melalui WhatsApp, nombor 0112-267-9850, ataupun boleh email ke studio2graphic@gmail.com, ataupun nak tengok Facebook Cik Wira ni Studio 2 Graphic, dan Instagram Studio 2 Graphic. Jadi ini antara cara macam mana tuan-tuan perempuan boleh berhubung dengan Cik Wira. Okay, dan saya dah buka share screen sekejap. Okay, Cik Wira ada nak kongsikan kepada kita. Ini di IG IG. Yes. Instagram. Okay, so mungkin Cik Wira boleh terangkanlah kepada viewers yang ada berkenaan dengan IG Cik Wira ni. Okay, kejap ya. Alright, basically okay. Ini okay, dalam IG ni adalah antara kerja-kerja yang yang pernah kami buat lah. Okay, ada macam sebagai contoh apa yang kita buat. Nanti saya akan pilihkan. Okay, macam ni adalah benda ni adalah macam ni sebagai contoh yang ni Okay, ini adalah 3D, maknanya yang kita panggilkan visualization, which is yang mana kita dah pergi melawat satu-satu rumah tu. Maknanya kita akan cuba buat proposal. Yang ni adalah ruang dapur lah, kan, ruang dapur, which is maknanya kita dah advise dan kita dah gunakan 3D untuk kita menaikkan at least supaya owner tu dapat tengok, macam ni at least akan keluar dia punya dapur dia. Maknanya the colours apa semua so ni sebenarnya 3D, dan yang ni adalah our current project, which is yang mana kita belum start lagi untuk the cabinetry work. Kita baru buat the wet work punya kerja. Okay, insyaAllah benda ni akan
akan akan di-share kemudian lah bila dah siap. Dan rumah ni adalah harus disiapkan sebelum raya lah. Okay. Alright. Okay, saya cuba carikan yang mana yang kita buat before and after ada tak dalam ni untuk kita tengok. Sekejap ya. Okay. Ada tak dekat sini? Okay. Oh, dalam ni tak ada yang before and after Okay. Tak apalah, yang ni saya akan tunjuk. Okay, contoh yang benda-benda yang saya macam ni sebagai contoh. Okay, ini adalah salah satu projek kita orang yang dah disiapkan di Kuala Lumpur di Gombak. Ini adalah dipanggil sebagai laundry cabinet, which is yang mana boleh dimuatkan stack of the washing machine dengan washer. Okay, dalam satu kata mana bertutup, maknanya kita dalam cara langsung kita tak nampak lah washing machine tu. Okay, this is a material yang saya cakap antara material-material yang agak mahal untuk digunakan. Dipanggil sebagai spray paint. Okay, spray paint maknanya dia lah penggunaan dia adalah dia punya finish tu adalah spray. Maknanya spray dan dia adalah dia punya internal car case dia tu adalah kotak dia tu adalah menggunakan kayu blockboard. So which is benda ni adalah lebih tahan digunakan untuk penggunaan di ruang basah sebagai contoh tempat laundry, kitchen, wet kitchen. Okay, ini antara barang-barang yang tahan untuk digunakan di dalam kawasan-kawasan basah. Okay, so ni laundry cabinet lah, laundry cabinet. Okay, so lagi, okay, antara ni lagi, okay. Okay, ini adalah satu lagi. Okay, ini adalah proposal juga, Okay, ini saya saja ditunjukkan adalah ruang bilik air untuk orang OKU. Okay, so maknanya kita ada design juga benda-benda macam ni untuk orang OKU, maknanya kita gunakan spek-spek yang sebetulnya untuk orang-orang yang kelainan upaya ni lah. Okay, ini adalah 3D juga, maknanya kita propose untuk ruang bilik mandi untuk orang OKU ni. So kita boleh dapat tengok aksesori untuk orang OKU ni kan, untuk pemegang dia punya dia punya holder, dia punya pemegang untuk dia nak duduk di atas dia punya tandas and then penggunaan material yang lebih efisien supaya benda ni tak licin apa semua more towards matte punya material finish. Okay, so ini adalah bilik air yang tengah kita buat juga untuk disiapkan selepas raya insyaAllah. Okay, okay, yang lain-lain tu basically lah kebanyakan viewers kalau dapat pergi ke IG ni boleh tengok. Okay, yang ni adalah okay, ni lebih kurang yang kita dah buat. Bila tengok gambar belah kiri dengan belah kanan ni kan, is before and after. This is renovation dengan ID lah, maknanya kita buat the full house. Rumah ni 3 tingkat. Okay, rumah 3 tingkat, maknanya daripada yang kita propose daripada awal, okay, dengan yang dah siap, yang belah kanan tu kita nampak similarity tu ada dekat situ lah kan. Maknanya which is apa yang kita cuba proposekan kat situ, kita akan cuba realisasikan dekat site seperti mana yang kita propose lah. Okay, ini site di Gombak juga. Okay, rumah 3 tingkat, link house, rumah 3 tingkat, dan kita buat semua sekali. Rumah ni major renovation lah, mengambil masa lebih kurang 8 bulan, termasuk dengan masa tu kita PKP. Masa tu. Jadi kita kena stop disebabkan oleh PKP sekejap, lepas tu kita sambung balik lebih kurang 10 bulan termasuk PKP. Okay, rumah ni dah selesai disiapkan. Kalau dia punya internal dia tu, okay, ni antara internal rumah dia. Okay, tangga dia, tangga kaca dengan lantai kayu. Okay, lantai. Tak keberatan boleh share bro, berapa kos dia bro? Okay, rumah ni secara total overall rumah ni sahaja termasuk dengan solar panel semua. Rumah ni kira mana boleh dikatakan antara rumah fully renovation major yang kita orang buat. Keseluruhan rumah ni anggaran lebih kurang 650,000. Boleh beli sebuah rumah lagi
dah super harga sebuah rumah dah macam ni. Hmm. Tapi benda ni sebeja lah, mana daripada A to Z, daripada floor to ceiling, semua benda ni kita touch everything rumah ni. Kita buat depan, belakang, lepas tu dalam tu every inch of the area kita buat rumah ni. So dan pemilihan lepas tu owner ni agak apa tu cerewet dengan pemilihan material. Pemilihan material pun dia nak gunakan material yang terbaik yang ada dalam market atau yang terbaik. So kita buat pemilihan yang terbaik untuk dia lah. Everything lah, maknanya daripada segi tiling, dari segi kayu yang kita guna, kaca yang kita guna, apa semua benda tu antara yang terbaik ada dalam pasaran. So, tengok dia punya finishing pun cantik lah. Memang lain rumah biasa kan. Tangga dia okey, nanti saya akan tunjuk lagi ada part-part daripada dalam rumah dia. Okey, this is also salah satu daripada internal rumah dia. Okey, dia punya rak kasut dia. Okey. Dia punya wardrobe dia apa semua. Okey. Wardrobe wardrobe untuk suami, wardrobe satu bilik untuk wardrobe suami, satu bilik untuk wardrobe isteri. Dia super link rumah ni. Dia boleh dikatakan super link, tiga tingkat rumah ni. Which is yang mana rumah ni ada berapa bilik 1 2 3 4 5 bilik. Oh, besar. 5 bilik. Besar rumah ni, 5 bilik. So iaitu adalah wardrobe rumah dia. Dengan dia punya shoe cabinet. Dia ada satu display shoe cabinet untuk kasut-kasut dia lah. Yang berlampu atas tu. Okay. Alright, so ada lagi tak? Saya tengok nanti saya tengok yang mana lagi part rumah. Okay, ni adalah dia punya master bath dia. Terlebih tengok apa macam hotel lah. So ni apa tu, dia punya owner masih muda lagi. Muda lagi, so passionate dia untuk dia siapkan rumah ni. Memang dia nak satu rumah yang memang dia nak rumah dia memang dia masa tu dia kata wow lah, dia nak rumah dia wow. Betul lah. So kita tak apalah, kita akan wowkan lah rumah dia kan. So okay, ini apa lagi kita tengok. Okay, ini adalah meja makan dia. Meja makan, kursi makan dia, meja makan. So macam pemilihan furniture apa semua ni, adakah designer yang pilih ataupun dia pilih sendiri? Okey, benda ni macam pemilihan color, pemilihan perabot, kita selalunya kita akan advise. Macam rumah ni, semua yang dia nak beli, even sofa, meja makan, dia akan even dia pergi sourcing dia sendiri, lepas tu dia akan ambil gambar, dia akan hantar pada kita. Okey, dia cakap yang mana, dia suruh kita choose yang mana yang sesuai untuk rumah dia. Jadi kita choose lah. Maknanya kita akan pilih, okey, yang ni okey. Yang ni okey, yang ni tak okey. So dia lepas tu maknanya dia akan pilih daripada apa yang kita dah advise. So ada setengah tu pula dia bawa kita sekali pergi kedai tu untuk kita select balik sofa-sofa dia macam mana color, macam mana apa semua, dan kita akan follow lah dengan dia pergi ke kedai tu. Macam tu lah lebih kurang. Ini pun sebenarnya ini sebenarnya laundry dia lah. Ni laundry dia. Dia bagi laundry dia, bilik laundry dia. Okey. Ada lagi okey. Pasal okey, ini jap ini adalah dia punya masa kita nak buat dia punya lantai dia. Dia timber flooring dia timber flooring. Dia timber flooring. Yang ni kita panggil as a chevron pattern. Okay, chevron pattern yang mana kita tengah setting tu masa tu untuk kita nak pasang satu rumah daripada tingkat bawah sampai tingkat atas, flooring apa tu kayu ni lah. Maknanya kita buat ni pattern dia. Okay. So mana ni untuk pattern ni memang agak mahal pasal kayu-kayu ni banyak wastage. Dia akan potong mengikut angle yang kita nak. Okay. So this is lantai rumah dia lah. Ni masa tengah dalam construction lah ni. Ada lagi yang masa kita tengah construction macam ni rumah dia tengah construction. So dekat luar dia pun kita gunakan kayu dekat tepi tu kan.
Maknanya kita, yang ni memang macam saya cakap tadi lah, benda ni, rumah ni major renovation lah. Boleh dikatakan major renovation yang terbaru, yang latest yang kita siapkan lah. Itulah tuan-tuan, bila gunakan interior designer, gunakan pakar dalam buat renovasi dan buat dekorasi ni, nampak lain tau tuan-tuan. Kita nak buat sendiri, kita mungkin idea kita terhad untuk salah satu benda je, kita nampak benda tu macam tu kan. Tapi interior designer ataupun yang dah memang berpengalaman macam Cik Wira ni, dia nampak benda tu dari banyak sudut. Bukan tengok satu sudut saja, banyak sudut yang dia boleh nampak dekat situ. Jadi bila dia advice tu, insyaAllah kalau kata rumah nak wow factor, macam ni keadaannya, macam mana nak dapatkan rumah wow factor tu, dia boleh suggest, okay, gunakan material ni, gunakan apa semua kan. So macam orang yang ada budget macam owner rumah ni, tak adalah risau sangat sebab budget dia memang dah ada kan. So dia punya kata apa, end result dia tu memang kita boleh nampak lah dia punya perbezaan tu macam mana. Tapi itulah saya nak tunjuk, okay, macam ni, macam even bukannya kita ni orang kata ini diorang ni kontraktor ni cuma layan-layan orang-orang kayangan je, tak. Okay, kita ni untuk yang nak buat dapur saja pun kita buat juga. Kita tak menghampakan orang-orang yang apa tu, bisya-bisya, yang bisya-bisya kan, tak ada. Kita buat semua. So ini salah satu yang kita buat dekat satu klien ni. Dia cuma nak buat kabinet dapur dengan kabinet kasut. Okay. So kita buatkan juga, tak ada masalah. Ni hasil dia. Maknanya kita buat, walaupun benda tu skill kecil, skill besar, kita tetap akan buat juga. Tak ada masalah. Jadi macam ni ini dia hasil dia juga. Samalah. Maknanya kita gunakan barang-barang yang kita cari pun yang kualiti lah, yang kualiti. Macam mana, walaupun dia murah sikit tapi kita still gunakan yang kualiti lah. Tak adalah kita gunakan tile yang grade C, grade D, tak. Kita cuba advise, cuba dapatkan yang terbaik untuk owner lah. Kan? Okay, so maknanya viewers kalau nak go for it lagi apa ada di dalam kita orang punya IG ni. Okay, boleh go through, ada yang follow IG. Yang ada yang dah siap, ada 3D, ada yang proposal. Ada je yang dalam tu yang dah siap pun ada. Boleh tengoklah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, insyaAllah saya boleh jawab. Boleh hantar email ataupun WhatsApp pada saya lah. Saya keluarkan lagi sekali cara nak contact Cik Wira ni. Ni dia punya nombor telefon. Boleh WhatsApp Cik Wira ataupun nak emailkan ataupun nak tengok Facebook dan juga IG dia pun ada di situ. Okay, so sekarang ni kita dah sampai ke penghujung sebenarnya. Saya nak jemput tuan-tuan perempuan, kalau misalnya kata ada soalan-soalan yang ingin diajukan kepada Cik Wira, boleh masukkan di ruangan komen supaya kita bolehlah highlightkan soalan tuan-tuan perempuan tu. Dan kalau misalnya kata ada sebarang kemusykilan yang ingin diajukan kepada saya pun boleh. Tak ada masalah nak bagi saya ke soalan tu ataupun nak bagi kepada Cik Wira. Silakan masukkan di ruangan komen. Kita bagi lebih kurang 5 minit. 5 minit untuk sesi soal jawab. Sebab masa diam tak diam bro, dah 1 jam setengah dah kita bersiaran secara live kita pagi ni. Kali kena buat panjang sikit lah kot. Itulah. Tak apa, lepas ni kita buat lagi sesi ni. Ini bukan the first time je bro. Lepas ni ada lagi insyaAllah. Kita akan panggil lagi untuk perkongsian bersama dengan saudara Wira kita. Dan insyaAllah lepas ni kalau tuan-tuan perempuan ada pertanyaan nak direct dengan Cik Wira, boleh contact je. Nombor telefon Cik Wira pun ada kat situ. Okay, saya baca je komen-komen yang masuk ni. Okay, Mas pun baru join ni. Waalaikumsalam Mas, terima kasih. Ni siapa ni? Walaini Shazli. Hebat designer ni, ikhlas bekerja, terus berjaya. Allah permudahkan urusan. Amin, insyaAllah. Amin. Okay, so ada ke soalan-soalan? Saya bagi masa sikit. Puan Walaini tu previous punya klien. Terima kasih Puan Walaini. Okay. Terima kasih banyak Puan Walaini tu satu kata testimoni daripada Puan Walaini yang dah pernah menggunakan khidmat studio photography. Okey, adakah soalan-soalan yang ingin diajukan? Silakan. Okey, sambil-sambil tu nak tunggu soalan tuan-tuan perempuan masuk ni, kita boleh war-warkan sikit ni. Saya nak
kongsikan kepada tuan-tuan perempuan yang mungkin baru mengenali saya, yang belum lagi pernah tengok saya live sebelum ni. Ada okey, yang kat bawah ni, kalau tuan-tuan perempuan tengok kat ticker yang saya dah sharekan kat bawah sekali tu, saya ada kongsikan e-book tips mudah jual beli hartanah yang saya dah tulis sejak tahun lepas lagi, secara percuma kepada tuan-tuan perempuan yang ingin mendapatkan khidmat nasihat guaman, terutamanya bagi mereka yang ingin membeli rumah buat kali yang pertama. Tuan-tuan perempuan boleh mendapatkan e-book saya secara percuma melalui link yang saya dah letakkan di bawah tu lah. Kalau tuan-tuan perempuan tengok link kat bawah tu boleh nampak. Okay, dan macam mana cara nak dapatkan e-book tu, masuk je ke link tersebut dan boleh masukkan maklumat tuan-tuan perempuan dan tekan button hantar. Dah tekan button hantar tu, nanti maklumat tu akan dapat kepada staff saya akan emailkan e-book saya tu kepada tuan-tuan perempuan lah. So saya tak charge apa-apa, memang percuma je. E-book tu saya dah tulis, ada lebih kurang setebal 60 halaman lah, 60 halaman, jadi boleh kata apa, tengok perkongsian saya dalam e-book tersebut. Saya sharekan sebelum, ketika dan selepas tuan-tuan perempuan nak beli rumah. So bagi penjual-penjual rumah apa yang perlu dibuat, bagi pembeli-pembeli rumah apa yang tuan-tuan perempuan perlu faham, semua tu ada dikongsikan dalam e-book saya. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Wira Fashni atas perkongsian panjang lebar pada hari ini. Tak cukup bro, sebenarnya 1.5 jam ni rasa macam tak puas. Banyak lagi benda yang kita boleh belajar. InsyaAllah dalam masa-masa akan datang ni ada rezeki kita akan berjumpa lagi sekali lah. Tapi masa sangat mencukupi kita. Dah pukul 11.30 dah pun, sebab dan bagi mereka yang mungkin pertama kali join sesi FB Live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Johor Land dan juga Hartanah dan Anda ni, okay, insyaAllah kita akan adakan sesi bersama dengan saya dan juga panelis-panelis undangan saya dalam masa-masa yang akan datang, dan keep on following FB page Johor Land Berhad, Instagram Johor Land Berhad, dan tuan-tuan perempuan boleh juga mendapatkan maklumat berkenaan dengan projek-projek yang Johor Land sedang promosi sekarang ni di website Johor Land. Okay, saya keluarkan balik website Johor Land punya address tu di bahagian bawah sekali ni. Okay, dan bagi mereka yang mungkin nak dapatkan info-info lanjut berkenaan dengan projek-projek yang di launch oleh Johor Land. Sekarang ni Johor Land tengah mempromosikan Ideal sampai, kalau tak silap saya, dia lanjutkan lagi, bukan sampai hujung bulan April yang lepas tu dah habis kan. So sekarang ni masih dilanjutkan lagi, kalau tak silap saya sampai bulan 6. Yang betulkan saya kalau silap, masukkan di ruangan komen siapa-siapa admin Johor Land tolong bantu saya untuk letakkan ruang komen. Ideal punya promosi ni tak silap saya sampai hujung bulan 6 nanti. Jadi tuan-tuan perempuan boleh dapatkan banyak perks daripada Johor Land Berhad, kita punya penaja untuk siaran live kita ni, dan boleh dapatkan further info daripada Facebook page dan juga website Johor Land Berhad tersebut. Okay, so itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih banyak-banyak bro atas kesudian bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Jangan serik, jangan rasa macam lepas ni kalau kena panggil lagi tak nak lah pergi kan. So jangan rasa macam tu. So insyaAllah first time rasa kedua debar, first time je. Lepas ni ingat okey je kau panggil lagi. Okay, so sebab apa ni, awal-awal tu masa saya nak jemput Cik Wira ni pun saya risau juga, sebab Cik Wira ni saya tahu dia orang yang sibuk. Malam tadi saya cuba nak contact dia pun selepas tarawih pukul 10 lebih baru dapat cakap dengan dia. Saya kata, bro jangan tak jadi bro, pagi ni pukul 10 kita kena live. Okay, tak apa, no problem, insyaAllah pagi ni boleh. Alhamdulillah, saya pun rasa lega. So saya rasa macam, okay lah bila dapat, saya rasa bersyukur sangat-sangat bila dapat jemput kawan saya ni. Memang saya tahu orang yang sangat sibuk, dan tuan-tuan perempuan patut rasa berterima kasih lah kepada Cik Wira kita sebab dia sudi bersama-sama kita pada begini. Okay, ni Johor Land dah komen dah ni. Ya betul, sehingga 30 Jun 2021. Okay, terima kasih banyak-banyak pihak admin Johor Land. Okay, jadi promosi Ideal sampai 30 Jun 2021. Jadi tuan-tuan perempuan yang ingin berurusan untuk membeli rumah daripada pihak Johor Land Berhad, boleh berhubung dengan hotline Johor Land 019 711 2692
ataupun tuan-tuan puan boleh terus ke website Johor Land, www.jland.com.my. Okay, so itu sajalah perkongsian daripada kami untuk pagi ni. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang mana yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Okay, dan jangan lupa tuan-tuan puan, 10 malam terakhir Ramadan ni kita kejar sama-sama, kumpulkan pahala sebanyak yang mungkin, yang kita niatkan untuk buat segala perkara yang kita lakukan itu kerana Allah SWT, nak dapatkan keredaan daripada Allah, dan insyaAllah kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Okay, so itu doa saya untuk semua, insyaAllah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.